Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita masuk ke kitab bab besar je, kitab haji dia, bab besar je kitab haji. Ni keutamaan haji dia. Allah SWT firman, Allah SWT walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji itu adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ini tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta alam. Surah Al-Imran ayat 97. Jadi tidak jejah Tuhan, kerja Tuhan, kekuasaan Allah. Jadi yang jejah ni kita sendirilah tolak. Waliyazubillah. Jadi sebab itu kita kena terima kewajipan haji. Ayat lain pula, wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpulnya bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat solat. Maqam tempat Nabi Ibrahim berdiri berbuh bina Kaabah tu lah. Nah, situ jadi tempat solat lah. Jadi itulah. Jadi rumah Baitullah ni Mekah lah ni. Baitullah Mekah, berkumpulnya manusia. Dan kita tempat Nabi Ibrahim membina, tempat berdiri Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah tu, kita maulid tempat semaya, tempat solat lah. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Wa 'ala kulli dhamir, itu unta yang kurus ni, dhamir yang kurus yang datang. Ya'tina, dia datang dari segenap penjuru yang jauh. Min kulli fajjin 'amiq. Surah Al-Hajj ayat 27. Jadi itu ada sebut dalam Quran ni satu perkara besar lah. Benda haji ni besar lah. Hadis ke-528 Al-Bukhari rahimahullah nombor 26 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul 'amali afdal faqala imanun billah wa rasulihi qila thumma madza qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madza qala hajjun mabrurun. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Amalia apa yang paling utama dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Poin nombor 1 kena beriman dulu. Kemudian ditanya kembali, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad jalan Allah. Yang kedua, jihad jalan Allah. Yang lalu tanya kembali, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Disahih dah. Selain jihad jalan Allah, haji mabrur tu satu amalan yang paling besar. Ini hadis riwayat Bukhari atraf ya. Hadis tempat lain ada pada hadis riwayat Muslim nombor 83, dan At-Tirmizi nombor hadis nombor 1968, An-Nasa'i jilid 5 muka 113, dan Al-Bahaqi jilid 5 muka 261. Ungkapan beriman kepada Allah dan Rasulnya menunjukkan bahawa keyakinan dan ucapan termasuk amal lah. Jadi sini juga Imam Bukhari berhujjah lah. Jadi antara benda yang adalah hati pun satu atau ucapan tu, keyakinan dalam hati dan ucapan termasuk amal juga dah. Kita belajar membetulkan akidah kita, keyakinan kita, iman kita, tauhid kita, ia boleh jadi satu ibadah dah. Kita mengaji, kita belajar dah. Ucapan pun termasuk amal juga dah. Maksud dari haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Ada pula berpendapat iaitu haji tidak tercampur oleh dosa dah. Allah terima ni, tak tercampur dosa lah. Ada juga yang berpendapat haji tidak ada riak dalamnya. An-Nawawi, Imam Nawawi mengunggulkan pendapat haji tidak tercampur oleh dosa. Imam Nawawi kata haji mabrur ni haji tak campur dosa dah. Tak balas orang, tak curi, tak kata wuduh dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari jilid 1 muka 99, faedahnya An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ni jihad disebutkan setelah iman. Lepas iman tu jihad lalu. Namun pada hadis Abu Dzar, haji tidak disebutkan dah. Akan tetapi disebutkan Allah memerdekakan hamba pula dah. Jadi para ulama berkata, perbezaan jawapan-jawapan Nabi dalam masalah ini disebabkan kerana perbezaan keadaan dan keperluan lawan bicara. Nabi kecil tu kadang lain orang tanya. Sebabnya Nabi tengok kesesuaian waktu. Orang tu malah jihad, jihad dulu dah. Lebih kurang gitulah. Orang bebas hamba kurang
bebas hamba dulu gitulah. Beliau menyebutkan yang tidak diketahui oleh penanya dan meninggalkan apa yang telah mereka ketahui. Nabi tengok orang lah. Jadi kalau orang tu tahu, Nabi tak ajar dah, benda tahu dah. Okay, hadis ke-529 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1501 meriwayatkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillah falam yarsus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi haji kerana Allah, hajja lillah, lalu dia tidak melakukan rafas, walam yarfus, kata lucah ke apa dah, walam yafsuq, dan tidak buat fasik lah, maka dia kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Jadi klik tu daripada haji tu seolah tak ada dosa dah, budak kecil dah. Tu hadis riwayat Bukhari dah. Atraf ni ada tempat lain gitu hadis yang sama. Hadis Muslim nombor 1360, At-Tirmizi nombor 811, An-Nasa'i jilid 5 muka 114, Ibnu Majah nombor 2829, Ahmad jilid 2 248, 410 dan 484, Ad-Darimi jilid 2 muka 31, Ibnu Khuzaimah nombor 2514, At-Tayalisi nombor 2219 dan lainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 3 muka 447 berkata, ungkapan lalu dia tidak melakukan rafas adalah jima' bersetubuh. Dia kata jima' maksudnya. Kata ini digunakan untuk sindiran jima' dan ucapan yang tidak senonoh. Kalau tidak jima' ucapan lucah dah. Dan firman Allah SWT, maka tidak ada rafas dan kefasikan. Jumhur ulama' berpendapat yang dimaksudkan rafas dalam ayat ini adalah jima'. Dan dimasukkan dengan rafas dalam hadis ini adalah perbuatan yang lebih umum dari makna jima'. Jadi dari segi rafah, dari segi bahasa ni ramai ulama kata jima', tapi sini lebih perbuatan lebih umum lah daripada minyak kata-kata lucah pun juga kira rafas ni. Al-Qurtubi mencenderung pada pendapat ini. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda beliau tentang puasa. Jika seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafas. Hanya buat benda-benda kecil lah, lucah, kecil uduh lah. Seterusnya, haji meruntuhkan dosa sebelumnya. Bab seterusnya, haji meruntuhkan dosa sebelumnya. Hadis ke-530, Muslim rahimahullah, Sahih Muslim nombor 1021 meriwayatkan. Hadis Amr bin As secara panjang lebar yang penulis telah menyebutkan bahagian hadis ini sebelumnya. Pada masalah jenazah mengenai keutamaan berdiri di atas kuburan setelah penguburan, dan dalamnya disebutkan Amr bin As yakni wa huwa fi siyaqil mauti falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminaka fal abayaka fabasata yaminahu faqala qabattu yadi qala ma laka ya Amru qala qultu aradtu an ashtarita qala tashtaritu bimadza qultu ay yaghfir li qala ama 'alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a 'ainayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u 'ainayya minhu walau muttu 'ala tilkal hali la rajautu an akuna min ahli jannah. Amir bin Anas berkata, iaitu dalam konteks kematiannya lah, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ulurkanlah tangan kananmu, aku akan melakukan bai'ah padamu, janji tak setia lah pada kamu dah. Lalu beliau mengulurkan tangan kanannya. Amr berkata, beliau tu baginda lah mengulurkan tangan kanannya. Amr berkata, lalu aku menarik tanganku. Baginda SAW bersabda, ada apa denganmu hai Amr? Amr berkata, aku ingin mengajukan persyaratan. Beliau bertanya, persyaratan apa yang ingin kamu ajukan? Aku menjawab, agar aku diampuni. Beliau bersabda, tidak tahukah kamu Islam meruntuhkan apa yang terjadi sebelumnya? Maksud Islam agak habislah dosa lain, hapus dah. Hijrah meruntuhkan apa yang terjadi sebelumnya dah. Hapus dosa juga dah. Dan haji meruntuhkan apa yang terjadi sebelumnya. Dosa-dosa sebelum haji itu terhapus dengan haji yang baru lah. Hadis ke 101. Dan haji meruntuhkan apa yang terjadi sebelumnya, bermaksud menggugurkannya dan menghapuskan bekas-bekasnya jika hajinya itu mabrur,
tidak melakukan kefasikan dalamnya dan tidak juga rafas, jima sebagaimana telah disebutkan, dan kemungkinan kami akan menyebutkannya dalam hal hijrah insya-Allah. Gitulah. Tidak ada seorang pun yang paling aku cintai dari Rasulullah SAW, dan tidak ada yang lebih mulia di mataku darinya. Namun aku tidak mampu untuk memenuhi kedua mataku untuk tengoklah dengan beliau, dengan baginda, kerana kemuliaan beliau. Jadi kemuliaan baginda. Jadi dia nak tengok mata straight ke Nabi tu malu dah. Gerun dah. Seandainya mana dekat dah. Okey, seandainya aku diminta untuk menerangkan sifat beliau, maka aku tidak mampu, kerana aku ini tidaklah dapat memenuhi kedua mataku dengan beliau. Dah tengok mata perhati mana malu, kerung lah. Hibah tu ada dah. Jika aku meninggal dalam keadaan seperti itu, aku berharap semoga aku termasuk penghuni syurga. Masa tu gak hadis sahih. Jadi masa malu muka Nabi ni, hormat ke Nabi, gerung ke Nabi ni, dia kata besarlah, moga-moga masa tu mati boleh masuk syurga. Bila ni gitu kena hadap lah. Hadis ni hadis riwayat Muslim ni, hadis riwayat Muslim. Okey, lepas tu atraf tempat lain hadis yang sama, iaitu rujuk hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nombor 2515 dengan lafaz singkat hingga ungkapan dan haji meruntuhkan apa yang terjadi sebelumnya, apa dosa lah sebelumnya. Okey, keutamaan mengiringi antara haji dan umrah. Keutamaan apa? Kelebihan apa ni? Amal yang mengiringi antara haji dan umrah. Hadis ke-531 Imam Nasa'i rahimahullah jilid 5 Ustaz 115 meriwayatkan. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyan al-faqra wal dhunuba kama yanfil al-kiru khabath al-hadid. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iringilah antara haji dan umrah, kerana keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan, yakni alat peniup api dapat menghilangkan kotoran besi. Gitulah. Jadi besi tu, alat peniup api tu dia jadi panah, hilang kotoran besi tu. Ada cara dia lah, dipanggil penurunnya lah. Maksudnya oksida tu diberi pada alat benda lain, boleh ke dia ni. Jadi hilang lah, dosa-dosa hilang dah, macam oksida hilang daripada besi dah. Gitulah dah. Jadi haji dan umrah tu boleh hilangkan dosa antara tu. Okey, sanadnya hasan. Hadis ni hadis Ibn Nasa'i, sanadnya hasan, dan Abu Attab adalah Sahal bin Hamad, seorang perawi yang saduq, jujur, tasdiq ta'dil yang rendah ni, saduq. Hadis ni menerangkan bahawa orang yang menginginkan kekayaan. Okey, hadis ini menerangkan bahawa orang yang menginginkan kekayaan dan ampunan terhadap dosa-dosanya, hendaklah dia mengiringi antara haji dan umrah. Kena iring lah maksudnya. Iaitu jika dia melakukan haji sekaligus melakukan umrah. Jika dia melakukan umrah sekaligus melakukan haji, dia menjadikan salah satu mengiringi yang lain. Maksudnya duduk sekali lah. Haji dan umrah lah sekali lah. Macam kita buat sama lagi haji umrah gitu lah. Okay, maksudnya cara tu lah nak apa dosa lah. Okay, hadis ke-532 An-Nasa'i rahimahullah jilid 5 muka 115 hingga 115 meriwayatkan. An Abdullah qala Rasulullah SAW tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyan al-faqra wal-dhunuba kama yanfil qiru khabath al-hadidi wal-dhahabi wal-fiddati wa laysa lil-haji al-mabruri thawabun dunal jannati. Jadi Abdullah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, iringilah antara haji dan umrah, kerana kedua-duanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana ubupan yang alat peniup api dapat menghilangkan kotoran besi dia. Buat oksida lah, jadi besi betul-betul pure lah. Hilangkan kotoran besi, emas dan perak, dia kata. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur selain syurga. Hadis sahih ghairihi. Hadis ni hadis riwayat Nasa'i. Atrah dia tu boleh rujuk hadis tempat lain, itu hadis riwayat Tirmizi nombor 810. Ahmad jilid 1 muka 378, Ibnu Khuzaimah jilid 4 nombor 2512. Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 4 muka 110 dan Abu Ya'la nombor 4076. Sanad hadis ni hasan. Hadis ini juga berasal daripada Umar bin Khattab radhiyallahu yang terdapat pada Ibn Majah nombor 2807.
Ahmad jilid 1 muka 25 dan lain-lainnya. Namun sanadnya dhaif kerana keadaannya Asim bin Ubaidillah. Akan tapi hadis ini dikuatkan oleh dua hadis sebelumnya. Gitu dah. Sebab sebenarnya orang yang berhaji adalah tetamu Allah Azza wa Jalla, subhanallah dah. Subhanahu wa ta'ala dah. Hadis ke-533 dah. Hadis ke-533. An-Nasir jilid 5 muka 113 meriwayatkan an Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafdullahi salasatun al-ghazi wal-haju wal-mu'tamir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tetamu Allah ada tiga, iaitu orang yang berperang, orang yang melaksanakan haji dan orang yang melaksanakan umrah. Itu tiga jenis orang yang tetamu Allah ada, tetamu Allah. Orang jihad, tetamu Allah ya. Atraf ya boleh rujuk hadis riwayat Nasa'i. Jilid 6 muka 16, Al-Hakim 1 muka 41, Al-Baqi 5 muka 262, Ibn Khuzamah nombor 1511 dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 8 muka 327. Dan sanadnya Hasan. Jika selamat dari inqita' keterputusan sanad, bolehlah pakai dah Hasan. Di dalamnya terdapat Makhramah bin Bukair dari ayahnya. Namun mengenai dia mendengar hadis ini dari ayahnya masih dipersisihkan para ulama lah. Dalam Jami' at-Tafsil Ahmad berkata Makhramah ada perawi yang siqah. Hanya saja dia tidak mendengar belajar dari ayahnya sedikit pun. Tak belajarlah saudara ayahnya. Dia hanya meriwayatkan dari kitab ayahnya saja. Ibn Ma'in juga mengatakan hal yang sama mengenai Makhramah. Al-Ala'i berkata Muslim mentakhrij beberapa hadis Makhramah dari ayahnya. Seakan-akan Muslim berpandangan wijadah sebagai sebab dari bersama di sana. Dia tak belajar pun. Dia ambil kitab tok dia, ayah dia. Jadi sanad tu boleh berubah nama mata. Nama ayah dia dah. Dia apanya. Walaupun tak pernah belajar dah. Tapi hal itu mendapat kritikan ulama lah. Ada kritik Muslim ni nak pasal terima wijadah. Wijadah ni suruh kita lah. Dalam Tahzib juga terdapat perbezaan besar di hak biografi Makhramah. Namun dia memiliki beberapa hadis penguat dari hadis Ibn Umar yang terdapat pada Ibn Majah nombor 3893 dengan sanad yang dhaif. Dan dari hadis Jabir secara marfu' yang terdapat pada Al-Bazzar nombor 1103 rujuk Az-Zawaid lah. Dengan sanad yang sangat dhaif lah. Nama hadis ni hadis penguat dari Ibn Umar menguatkan kehasanan hadis ni. Bolehlah siapa tak hasan tolong menolong. Ada dhaif betul juga. Jadi akadlah hadis kita bincang. Jadi hadis hasan lah. Okey, keutamaan umrah dan haji. Keutamaan umrah dan haji. Muslim rahimahullah nombor 1349 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah bagi dosa di antara keduanya. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali syurga. Hadis sahih. Hadis ni hadis orang Muslim ni. Jadi hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari nombor 1303 melalui jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik. At-Tirmizi nombor 933, An-Nasa'i jilid 5 muka 12, Ibn Majah nombor 2888, Ahmad jilid 2 muka 246, 461 dan 462, Al-Bahaqi jilid 5 muka 261, At-Tailisi nombor 2403 dan lain-lainnya. Okey, lepas tu haji yang paling utama. Haji yang paling utama adalah haji tamattu'. Ni khilaf lah. Mazhab kita haji ifrad. Tapi mazhab Hambali ke apa kita haji tamattu'. Nabi SAW telah memerintahkannya sebagaimana terdapat pada Muslim nombor 1216. Ikut arahan Nabi tamattu' lah. Dari hadis Jabir yang di akhirnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kalian telah mengetahui bahawa aku adalah orang yang paling bertakwa, paling jujur dan paling berbakti kepada Allah di antara kalian. Seandainya tidak ada korban, nescaya aku akan tahallul sebagaimana kalian tahallul. Jadi tahallul ni dia buat umrah dulu baru haji, panggil haji tamattu' lah. Boleh pakai baju biasa dulu. Sebelum tibanya musim haji ni. Dalam satu riwayat disebutkan para sahabat bertanya bagaimana kami menjadikannya tamattu' sedangkan kami telah menyebutkan haji dah. Ni asal haji dah. Beliau menjawab, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Kerana seandainya aku telah mengiring korban, nescaya aku melakukan seperti yang aku perintahkan kepada kalian. Akan tetapi tidak halal bagiku tanah haram hingga korban sampai ke tempat penyembelihannya.
Dalam riwayat lain Jabir berkata, lalu kami tahalul hingga boleh mentubuhi isteri-isteri kami lah, boleh pakai baju biasa, boleh setubuh isteri. Dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang telah halal hinggalah tiba hari tarwiyah, hari 8 itulah 8 Zulhijjah ni. Dan kami menjadikan Mekah berada di waktu zuhur dan kami memulai haji dah. Start haji lah. Hadis ini takhrij dikeluarkan oleh Abu Daud. Gitulah jadi. Ambil ikut ni kata haji tamattu lah, ikut arahan Nabi dah, bukan ikut payah. Haji ifrad tu payah sikit lah dah. Dia kena lama, dia tak boleh pecah kain dia. Okey, keutamaan umrah di bulan Ramadan. Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1863 merakan. An Ibn Abbas qala lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li ummi Sinan al-Ansariyah ma mana'aki min al-hajj qalat Abu fulan ta'ni zawjaha kan lahu nadihani hajja ala ahadihima wal akhar yasqi ardan lana qala fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i. Rawahu Ibnu Jurayj an Ata sami'tu Ibn Abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ubaidullah an Abdul Karim an Ata an Jabir an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayat Muslim qalat nadihani kana li abi fulanin zawjiha hajja huwa wa ibnuhu ada ahadihima wa kana al-akhar yasqi nakhlan lana qala fa umratun fi Ramadan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata tak kala Nabi SAW kembali dari haji, beliau berkata pada Ummu Sinan al-Ansariyah, apa yang menghalangimu untuk melakukan haji? Apa tu haji ni? Ummu Sinan menjawab, Abu Fulan iaitu suaminya memiliki 2 ekor unta penyiram air tanaman. Dia pergi haji dengan salah satunya lah. Sedangkan yang 1 ekor lagi untuk menyirami tanah kami lah. Jadi tak cukup kenderaan lah. Beliau bersabda, sungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Umrah kalau tak boleh lagi lalu pergi bulan Ramadan lah, serupa dengan buat umrah dengan Nabi lah. Hadis ni hadis apa? Hadis riwayat Al-Bukhari ni. Okey. Atrah ni hadis yang sama pada riwayat Ibnu Jurayj dari Atta akan mendengar Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah berkata dari Abdul Karim dari Atta dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan Ummu Sinan berkata ada 2 ekor unta penyiram air tanaman milik Abu Fulan. Suaminya, dia ada anaknya pergi haji dengan salah satunya. Sedangkan yang lainnya untuk menyirami kurma kami lah. Cara kau tanam lah, kebun lah. Kenderaan dalam dulu kan, ngatai lah tak? Utah kau lembu kau. Nota kaki 162. Pada kitab asal tulis Yasqi Ghulamun lah. Yasqi Ghulamun. Nama yang benar Ghulamun. Yang benar adalah yang kami tetapkan di atas. Wallahu a'lam. Ini 162. Mana dah? Okey, gitulah. Nabi SAW bersabda, maka umrah di bulan Ramadan ya. Itu lebih besar. Okey, atraf hadis yang tepat sama tempat lain. Hadis Muslim nombor 1206, An-Nasai jilid 4 muka 30 1, Ibnu Majah nombor 2994, Ahmad jilid 3 muka 209 dan Ibnu Jarud nombor 5 tepat. An-Nasai dan Ibnu Majah hanya meriwayatkan kalimah terakhir. Ibnu Jurayj telah memperjelaskan penyampaian hadis yang terdapat pada Sahih Muslim. An-nadihu adalah unta dan makna yaqtaqdi adalah sebanding. Terjemahan dah. Wallahu a'lam. Kesimpulannya sungguhnya Rasulullah SAW memberitahukan padanya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji dalam hal pahalanya. Darjat lain tak pahalanya besar. Sama dah. Bukan berarti menggantikan posisinya lah, hal menggugur kewajipannya. Tak lepas wajib pergi buat umrah bulan Ramadan, tak haji tak jadi lagi dah. Berdasarkan ijma' lah bahawa umrah tidak cukup sebagai ganti dari haji wajib. Lihat Fathul Bari di 3.1.7. Hadis ini mengandung beberapa faedah dan hadis ini berlaku umum, iaitu umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Dan bukan khusus bagi sahabat wanita sahaja kerana diambil adalah keumuman lafaz. Seterusnya, bab keutamaan menyediakan perlengkapan orang-orang yang berhaji dan berumrah. Ada kelebihan, ada pahala besar bagi orang yang menyediakan perlengkapan orang yang haji. Hadis ke-53 penaik Imam Tabrani rahimahullah dalam Al-Mu'jam Kabir jilid 22 nombor 816 meriwayatkan. An Abi Taliq anna imra'atahu qalat
وله جمل وناقة أعطني جملك أحج عليه فقال هو حبيس في سبيل الله فقال إنه في سبيل الله أن أحج عليه قالت فأعطني الناقة وحج على جملك قال لا أوثر على نفسي أحدا قالت فأعطني من نفقتك فقال ما عندي فضل عما أخرج به وأدعو لكم ولو كان معي لأعطيتك قالت فإذا فعلت ما فعلت فأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته وقل له الذي قلت لك فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه منها السلام وأخبره بالذي قالت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله ولو أعطيتها ناقتها كانت في سبيل الله ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك قال فقلت يا رسول الله مما يعدل بحج قال عمرة في رمضان. Dari Abu Talib. Dari Abu Talib isterinya berkata kepadanya. Abu Talib saat itu memiliki seekor unta jantan dan unta betina. Berikanlah kepadaku unta jantanmu agar aku dapat pergi haji dengan berkenderaan di atasnya. Apa kereta unta zaman dulu dah. Abu Talib berkata unta itu telah menjadi tawanan wakaf di jalan Allah. Dia kata unta tu buat pergi je. Isterinya berkata sungguhnya dia akan berada di jalan Allah jika aku boleh pergi haji di atasnya. Pergi haji pun jalan Allah juga dia kata dah. Isterinya melanjutkan lalu berikanlah padaku unta betina dan pergi hajilah di atas unta jantanmu dah. So kita lagi kata. Abu Talib berkata aku tidak mementingkan diriku terhadap seseorang pun. Isterinya berkata kalau begitu berikanlah padaku sebahagian daripada nafkahmu dah. Ikutlah dia. Abu Talib berkata aku tidak memiliki harta lebih dari apa yang telah aku keluarkan dan tinggalkan untuk kalian. Dan seandainya ada padaku pastilah aku berikan padamu. Isterinya berkata, kalau memang kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan, maka sampaikanlah salamku pada Rasulullah SAW. Jika kamu bertemu dengan baginda dan katakanlah padanya apa yang telah aku katakan padamu. Ketika Abu Talib bertemu Rasulullah, dia menyampaikan salam isterinya dan mengabarkan apa yang telah dikatakan oleh isterinya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Talib benar, seandainya kamu berikan unta jantanmu kepadanya, maka berada di jalan Allah. Seandainya kamu berikan unta betinanya padanya, maka juga berada di jalan Allah. Dan jika kamu berikan nafkahmu kepadanya, maka Allah akan menggantikannya untukmu. Abu Talib berkata, wahai Rasulullah, apa yang boleh sebanding dengan haji? Beliau menjawab, umrah di bulan Ramadan. Hadis sahih. Nak ganti haji dah. Segi bukan ganti terus maksudnya segi pahala lah. Seterusnya atrah ni hadis ni sahih ni. Hadis riwayat panjang kot ni. Hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Atrah yang tempat lain hadis ni ada pada Hadis Riwayat Bazar nombor 1151 dalam Az-Zawaid. Sebagaimana dikatakan oleh Muhaqqiq At-Tabrani. Namun diriwayatkan secara ringkas dan pada matanya terdapat kalimah gurub. Melalui jalur Ali bin Harb dari Muhammad bin Fadal dari Al-Mukhtar dengan hadis ini. Demikian pula yang terdapat pada Ad-Dawlabi dalam Al-Kuna jilid 1/1. Dengan hadis sepanjang dari Ibrahim bin Ya'qub dari Umar bin Hafs dan dari ayahnya dari Al-Mukhtar sebagaimana dikatakan oleh Muhaqqiq. Keutamaan talbiyah. Keutamaan labbaik Allahumma labbaik lah. Keutamaan talbiyah dan meninggikan suara saat membaca talbiyah. Hadis ke-507. Abu Dawud rahimahullah nombor 1814 mengatakan Anis Sa'ibi Al-Ansari anna Rasulullah SAW qala Atani Jibril alaihi salam fa amarni an amura ashabi wa man ma'i ay yarfa'u aswatahum bil ihlali aw qala bit talbiyati yuridu ahaduhuma. Dari Abu Sa'id Al-Ansari dari As-Sa'id Al-Ansari radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihi salam datang kepadaku, dia menyuruh agar aku memerintahkan para sahabatku dan yang bersamaku agar meninggikan suara saat membaca ihlal talbiyah ni. Baca labbaik Allahumma labbaik tu degah ni. Atau beliau bersabda ketika membaca talbiyah. Maksudnya salah satu dari keduanya. Atrah ni ada pada Hadis At-Tirmizi nombor 809. An-Nasai di Imam Muslim At-Tirmidzi, Ibn Majah nombor 2922. Malik dalam Al-Muwatta di 1/334.
Malik dalam Al-Muwatta jilid 1 muka 334, Al-Hakim jilid 1 muka 460, Al-Bahaqi jilid 5 muka 42 dan Ibnu Khuzaimah nombor 2625, 2607 dan sanadnya hasan. Abdullah bin Abu Bakar adalah perawi yang sadiq. Tak ada yang paling rendah. Dan perawi-perawi lainnya siqah dah. Hadis ini memiliki jalur lain dari hadis Zaid bin Khalid. Namun masih dipersisihkan dan hadis ini adalah dhaif. Hadis ini dhaif dari hadis Zaid dah. Penulislah mentakhrij mengeluarkan berapa jalurnya dan telah penulis jelaskan pada tahqiq kitab Al-Fadail nombor 363. Dalam persyaratan talbiyah terdapat beberapa peringatan bahawa Allah SWT memuliakan hamba-hambanya dengan kedatangan mereka di Baitullah. Dikarenakan panggilan darinya Fathul Bari, itu tamu Allah lah gitulah. Okey, hadis ke-538 Imam Tirmizi rahimahullah. Nombor 800 yang meriwayatkan An Sahl bin Sa'd qala qala Rasulullah SAW ma min muslimin yulabbi illa labba man 'an yaminihi aw 'an shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati'a al-ardu min ha huna wa ha huna. Risal bin Sa'd berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim membacakan talbiyah melainkan ikut membaca talbiyah makhluk yang ada di sebelah kanannya dan atau di sebelah kirinya dari bebatuan, pepohonan atau tanah liat hingga bumi terpisah dari sini dan sininya. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi. Tempat lainnya Al-Hakim, Al-Bahaqi dan Ibnu Khuzaimah menambahkan iaitu dari sebelah kanan dan kirinya, hadis hasan. Okey, pada saat itu terdapat Ismail bin Ayyash dan perawatannya adalah dalam hadis ini adalah dhaif kerana bukan berasal dari dhaifnya, tapi dia dimutabaahkan oleh Ubaidah bin Humaid yang juga terdapat pada At-Tirmizi, Al-Hakim jilid 1 muka 441, Al-Bahaqi 5 muka 3 dan Ibnu Khuzaimah jilid 4 nombor 2634. Dan Ubaidah adalah hasan hadisnya. Kalimah talbiyah disebutkan dari hadis Umar secara marfu'. Dan apa baca talbiyah ni. So ucaplah. Siapa-siapa pun boleh nak pergi haji ni. Sebetulnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Hadis ini takhrij dikeluarkan oleh Bukhari nombor 1549, Muslim nombor 1148, Abu Daud nombor 1812 dan penulis kitab sunan lainnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 3 muka 477 berkata terdapat dua asar yang terdapat pada Ibnu Abi Syaibah mengenai keutamaan meninggikan suara labbaik Allahumma labbaik. Suara itu tinggi dia. Dia menyebutkan bahawa sanad keduanya sahih, namun dia mengutip satu pendapat Malik bahawa dia tidak meninggikan suaranya ketika membaca talbiyah kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Suara derah saja dah. Bukannya sepanjang jalan dah. Kecatatan hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW pernah ditanya amal apakah yang paling utama. Beliau menjawab al-aj atau as-saj adalah dhaif. Dah. Polis telah menjelaskan dalam tahqiqnya di atas kitab Fadail karya Al-Maqdisi nombor 365 secara panjang lebar. Al-aj artinya talbiyah dan as-saj artinya menyembelih korban iaitu unta badanah. Sekat tu adalah perbincangan kita tentang keutamaan haji. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka laka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.